Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pagi ini, pagi yang penuh dengan keberkatan, mudah-mudahan saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu nasihat buat orang politik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang politiklah yang berkuasa di dunia, di setiap negara. Betul tak tuan-tuan? Ulang balik. Orang-orang politiklah yang berkuasa di dunia, di setiap negara. Kalau mereka fikirannya bercelaru, jiwa mereka kotor, nafsu mereka rakus, maka huru-haralah manusia. Menjadi bencanalah dunia. Kenapa? Sebab orang politik berkuasa di dunia, di setiap negara. Jadi kalau jiwa mereka kotor, nafsu mereka rakus, menjadi bencanalah dunia itu. Orang politik kalau sudah jahat, ahli-ahli korporat dan orang kayalah yang akan menggunakan mereka. Ulang balik. Orang politik kalau sudah jahat, ahli-ahli korporat dan orang kayalah yang akan menggunakan mereka. Mengumpan atau merasuah orang politik untuk mendapatkan projek-projek, sekalipun merugikan rakyat dan negara. Orang ekonomi tujuannya semata-mata mencari untung. Ni orang ekonomi yang macam mana? Orang ekonomi yang berfaham sekular, yang hatinya sekular, yang otaknya sekular. Yang tujuannya terhenti di dunia. Jadi orang ekonomi tujuannya semata-mata mencari untung. Yang begitulah. Sekalipun merosakkan kehidupan rakyat. Para ulama' pula, ini hukum adat lah. Ustaz-ustaz, da'i-da'i, pada adat umumnya begitu. Para ulama' pula hendak hidup berekonomi tidak pandai. Jadi ampu pula ahli politik dan ekonomi untuk hidup. Jadi ulama', ustaz-ustaz ni kena hati-hatilah. Namanya akhir zaman, ujian banyak. Duit tak ada, ujian datang. Subhanallah. Salah satu caranya mengampu ahli politik dan ahli ekonomi untuk hidup. Ketegasannya menghukum tidak ada. Kerana apa? Kepentingan hidup. Takut dengan Tuhan sudah tercabut daripada lubuk hati mereka kerana cintakan dunia. Akibatnya, semua sistem sudah tidak boleh lagi berjalan betul. Semua sistem ya, sampai tak boleh lagi berjalan betul. Sekalipun sistem itu baik, apatah lagi kalau sistem itu juga telah rosak. Sudahlah sistem yang rosak, dirosakkan lagi oleh kepentingan tiga golongan yang disebut, maka kerosakan pula berlaku secara umum dalam masyarakat. Mana tiga golongan tadi tuan-tuan? Ahli politik, ahli korporat, orang kaya, termasuk juga ulama'-ulama' yang tidak bertakwa, yang tidak takutkan Tuhan, artinya yang tidak takutkan dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Saya ulang semula, apabila sistemnya rosak, dirosakkan lagi oleh kepentingan tiga golongan yang disebut, maka kerosakan pun berlaku secara umum di dalam masyarakat. Payung atau naungan sudah terkubur. Masyarakat tidak berfungsi. Obor telah padam. Tidak ada naungan. Rakyat terbiar tanpa perlindungan. Bank masyarakat tidak berfungsi. Masyarakat miskin tidak ada pertolongan. Obor kalau sudah padam, maka hiduplah di dalam kegelapan. Sungguh dahsyat dan mengerikan rakyat. Perlindungan tidak ada. Keperluan hidup mereka terbiar. Hidup tidak ada pimpinan.
Itulah dia kiasan kehidupan sekarang ini. Pada hari ini, rakyat tidak ada pimpinan dalam arti kata yang sebenarnya. Tidak ada panduan dan didikan. Tidak ada pembelaan. Di dalam keadaan terbiar rakyat hidup nafsi-nafsi. Masing-masing membawa diri ikut perasaan sendiri. Yang penting boleh hidup. Cara apa hidup tidak peduli, halal atau haram. Maka berlakulah pelanggaran sesama sendiri. Aksiden di mana-mana. Aksiden selalu berlaku. Huru hara makin terjadi. Akibatnya, semua golongan di dalam ketakutan dan terseksa. Kemana saja pergi bimbang saja. Prejudis sesama manusia. Penyakit masyarakat telah menjadi kronik. Semua golongan hilang ketenangan dan kebahagiaan akibat dosa bersama. Jadi tuan-tuan, para hadirin hadirat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan kepada orang politik dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan kita peluang sehingga hari ini, memberi peluang kepada ahli korporat, orang kaya, ulama-ulama, untuk kita kembali ke jalan yang benar, kembali bertaubat, kembali mengislahkan diri kita, kembali untuk mengikhlaskan semua amalan kita. Jangan kita malu untuk kembali ke pangkal jalan. Jangan kita segan, jangan kita malu. Sementara kita masih hidup, diberi oksigen, diberi peluang ini. Sebelum kita mati masuk ke dalam alam barzah, mati dihimpunkan nanti kita bersama di padang mahsyar. Itu lagi dahsyat yang tidak dapat digambarkan. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang politik, ahli korporat, orang kaya, ulama-ulama, ustaz, para da'i, para motivator, semua ahli, rakyat Malaysia sekarang, penduduk Malaysia, marilah kita bersama merasakan bahawa inilah di antara hikmah mengapa ujian-ujian bala bencana yang begitu dahsyat melanda negara kita dan seluruh dunia menunjukkan bahawa kita perlu, kita mengharapkan kedatangan pemimpin yang benar-benar bertakwa untuk menyelamatkan keadaan. Dunia sudah semakin nazak. Dunia sudah bernanah. Sudah dirasakan begitu jijik. Dengan sikap kita pula yang jijik. Dengan perangai kita juga yang jijik. Penuh dengan aib, onar, dosa dan maksiat. Tapi kita masih rasakan diri kita ni cukup hebat. Kita masih lagi merasakan diri kita ini baik. Diri kita ini bagus. Maka marilah kita baiki diri kita. Marilah kita betulkan solat kita. Marilah kita ubah. Marilah kita buat satu skedul yang baru. Kita niat, berazam, minta petunjuk, doa, supaya kita boleh hidup dengan cara yang baru, yang berdasarkan Islam yang sebenar. Menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. Setiap apa yang kita dengar, kita cuba. Ilmu yang kita dapat, kita cuba untuk beramal. Untuk kita ikhlas. Jadi mudah-mudahan kita rakyat Malaysia sangat-sangatlah mengharapkan orang-orang politik, tak kira mana-mana parti pun, ahli-ahli korporat, orang kaya, inilah masanya kita untuk membela orang-orang yang susah, rakyat yang tertindas, rakyat yang tertekan, rakyat yang susah, sehingga ramai orang yang bunuh diri, yang mati. Jadi marilah kita kembali kepada Islam yang sebenar. Sebelum kita dihukum, bukan di alam barzah, bukan di padang mahsyar, dihukum di dunia lagi. Di dunia kita akan mendapat kehinaan kalau kita tidak benar-benar bertaubat.
Saya tidak rasa diri saya ni lebih baik lagi daripada orang-orang politik. Boleh jadi saya yang paling haprak daripada tuan-tuan semua. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Perlu disampaikan. Mudah-mudahan kita semua sempatlah bertobat insya-Allah. Jadi, ampun maaf daripada saya. Ini adalah nasihat dan teguran dari saya untuk saya dan untuk semua rakyat Malaysia insya-Allah. Marilah kita terus tidak jemu-jemu untuk mengkoreksi diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.